Salam sejahtera, saya Ernest Chin Jun Shen, nombor matriks JK12793, Palang 19, ingin membicarakan mengenai kesedaran jenayah cyber di Malaysia, khususnya dalam penipuan love scam ataupun dikenali sebagai penipuan cinta cyber. Menurut Majlis Keselamatan Negara, jenayah cyber merujuk kepada jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan hardware untuk mengganggu mangsa. Jenayah cyber juga merupakan jenayah komputer yang mempunyai niat terhadap pelakuan dengan apa-apa cara menyebabkan kerugian dan penderitaan secara berterusan. Antara jenis-jenis jenayah cyber di Malaysia ialah penipuan, kecurian maklumat, pengintipan, penyebaran maklumat palsu, penyebaran virus dan banyak lagi. Dalam penipuan jenayah cyber, ia meliputi jenayah seperti parcel scam, markau scam, love scam, black money scam dan investment scam. Apa itu jenayah penipuan love scam? Love scam atau dikenali sebagai penipuan cinta cyber merupakan sindiket penipuan dalam hubungan percintaan membabitkan individu yang berpura-pura meluahkan perasaan cinta kepada mangsa walaupun baru saja melalui proses perkenalan. Individu atau pemangsa tersebut akan cuba untuk menjalinkan hubungan percintaan dan dalam masa yang sama dengan niat ingin menipu serta cuba untuk memperdayakan mangsanya. Love scam adalah modus operandi yang kerap digunakan sindiket penipuan didalangi warga Afrika untuk memperdaya mangsa berbanding sindiket penipuan lain. Penipuan menggunakan modus operandi ini paling kerap digunakan kerana kaedah itu dipercayai amat berkesan untuk memerangkap dan memperdaya mangsa. Modus operandi love scam yang sering digunakan oleh sindiket untuk menipu mangsa seperti menggunakan identiti palsu, laman sosial untuk menjerat mangsa, memperdayakan mangsa dengan janji palsu, meminta mangsa memasukkan sejumlah wang dalam akaun bank mereka, menghilangkan diri selepas transaksi wang dilakukan dan tempoh menjalinkan cinta sekurang-kurangnya 3 bulan. Selain itu, suspek juga menyamar sebagai orang yang berkerjaya seperti doktor, tentera, juruterbang, peniaga, jurutera minyak dan gas serta banyak lagi dan akan menaburkan kata-kata manis sehingga mangsa jatuh cinta. Di samping itu, sindiket juga menggunakan taktik menghantar bungkusan hadiah mengandungi barangan kemas dan wang tunai kepada mangsa sebagai tanda persahabatan. Mangsa kemudiannya dihubungi seseorang yang menyamar sebagai pegawai kastam atau syarikat kurier mengatakan barangan yang dihantar telah sampai namun ia telah ditahan kerana tidak membayar cukai, insurans atau wang tunai tidak diisytiharkan. Mangsa kemudian diminta untuk membuat bayaran kepada sindiket melalui nombor akaun yang tertentu bagi melepaskan barangan tersebut. Mangsa hanya sedar ditipu apabila barang yang dihantar tidak diterima. Antara faktor berlakunya love scam adalah disebabkan peningkatan penggunaan internet yang mendorong ramai pengguna menyalahgunakan platform tersebut bagi tujuan tertentu. Penggunaan internet telah memberi kesan positif dan juga telah memudahkan proses kehidupan sosial masyarakat dari segi ekonomi, pembangunan, perdagangan dan komunikasi. Namun begitu, ia juga telah membuka lembaran baru kepada individu atau kumpulan tertentu untuk melakukan jenayah cyber seperti penipuan cinta cyber. Selain itu, faktor penipuan ini boleh bermula disebabkan mangsa gemar mempamerkan kemewahan, status pekerjaan dan pendidikan serta gambar profil yang mungkin mendedahkan butiran pribadi di laman sosial. Di samping itu, kurangnya perhatian dari ibu bapa untuk memantau aktiviti anak-anak dalam penggunaan gadget membuatkan mereka mudah menjadi mangsa kepada penipuan cinta cyber. Sikap ibu bapa yang mementingkan diri sendiri hanya akan merugikan mereka. Bahkan, tren percintaan melalui alam cyber pada masa kini juga semakin meningkat dan perkara ini sedikit sebanyak telah membuka ruang kepada berlakunya jenayah penipuan love scam. Aplikasi sosial seperti WeChat, TikTok,
Facebook dan banyak lagi antara platform penipuan love scam. Tambahan pula, kini terdapat banyak laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan mencari jodoh di internet dan perkara ini boleh membawa kepada penipuan cinta cyber. Ciri mangsa yang ingin mencari kesensasian, memerlukan sesuatu yang baru dalam kehidupan, hidup dalam kesunyian ataupun memerlukan pendamping baru dalam hidup dan suka meluahkan kisah pribadi dalam laman sosial boleh menarik perhatian pemangsa dan menjadi sasaran sindiket penipuan love scam. Antara kesan-kesan penipuan love scam adalah seperti kerugian harta benda dan kewangan, mengalami tekanan emosi, maklumat atau gambar peribadi tersebar, kehilangan sumber pendapatan, malu dan takut berdepan dengan masyarakat, serta secara tidak langsung ia mencemarkan imej negara. Antara langkah dalam membendung jenayah cyber dan love scam adalah dengan mengelak berkongsi maklumat atau gambar peribadi lebih-lebih lagi kepada individu yang anda tidak kenali kerana mereka mungkin pemangsa jenayah cyber. Ibu bapa harus memainkan peranan penting dalam mengawasi gadget anak-anak agar mereka tidak menjadi mangsa kepada jenayah cyber. Selain itu, latih mereka agar sentiasa waspada dengan segala permintaan dari orang yang tidak dikenali dan bertanya kepada ahli keluarga atau orang yang dipercayai jika tidak pasti akan sesuatu perkara. Di samping itu, pendedahan kepada bahayanya jenayah cyber harus ditingkatkan di setiap tempat dan institusi pengajian untuk memberi kesedaran awal. Melentur buluh biarlah dari rebungnya agar generasi akan datang lebih waspada dengan penggunaan internet serta kesannya kepada mereka. Sementara itu, jenayah cyber seringkali melibatkan unsur-unsur lintas negara. Seperti jenayah penipuan love scam, kebanyakan pemangsa berasal dari luar negara. Oleh itu, kerjasama antarabangsa dalam mengatasi masalah ini adalah penting. Setiap negara perlu bekerjasama untuk menukar maklumat dan pengalaman mengenai cara menghadapi jenayah cyber seperti penipuan cinta cyber. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah ungkapan pepatah Melayu pada ketika dahulu. Elakkan dari terlalu mempercayai dan taksub kepada hubungan percintaan melalui aplikasi sosial. Hal ini berkemungkinan boleh mendatangkan bahaya kepada anda jika tidak berwaspada. Elakkan sebarang pemberian wang kepada individu yang anda tidak kenali. Apa yang perlu anda lakukan jika menjadi mangsa kepada penipuan love scam? Pertama sekali, segera menghubungi agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM atau MyCert Cyber 999 atau CCID Scam Response Center. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden seperti nombor akaun perbankan atau slip deposit dan segera membuat laporan polis dan juga kepada Bank Negara Malaysia. Jika seseorang yang tidak dikenali meminta butiran peribadi anda, jangan diendah permintaannya. Segera mendapat nasihat orang di sekeliling atau ahli keluarga anda bagi mendapatkan kesaksihannya. Orang ramai dinasihat untuk membuat semakan terlebih dahulu di laman sesawang seperti berikut atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sampai di sini saja video kesedaran mengenai jenayah penipuan love scam. Terima kasih kerana sudi menonton.